Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Mr. Ashraf di eTuition at PTM. So, pada minggu ini sekali lagi kita akan belajar matematik tingkatan 2. So, pada hari ini saya akan ajar pada anda tentang bab 3 iaitu rumus algebra atau dalam bahasa Inggerisnya adalah algebraic formula. So, apa itu rumus algebra? So, rumus algebra melibatkan suatu ungkapan algebra di mana kita perlu tulis rumus ungkapan algebra ini ke dalam constant atau kita panggil pemalar dan juga variables. Okey, iaitu pemboleh ubah. Okey, so kedua-dua ini berada dalam ungkapan algebra. So kita tengok contoh apa itu rumus algebra. So kita ada satu segitiga di mana soalan menanyakan kepada kita untuk mengungkapkan luas ke dalam rumus algebra. So kita tahu luas segitiga adalah separuh, setengah darab dengan kita ada tinggi. Kita tulis luas terlebih dahulu. Lebar, maafkan saya. Lebar darab dengan tinggi. So kita boleh ungkapkan luas ini kepada 1/2 darab lebar L dan juga tinggi adalah T, atau kita boleh ringkaskan lagi kepada L adalah L T bahagi 2. So di mana L ini L dan lebar L dan juga T ini adalah ini adalah pemboleh ubah. Alright. So seterusnya kita bagi pada contoh soalan di mana soalan menanyakan pada kita untuk menulis rumus algebra bagi perimeter P untuk segi 4 tersebut. Sekarang kita ada segi 4 di mana setiap sisinya adalah X dan juga X. So di sini soalan menanyakan perimeter P, perimeter ataupun P. So macam mana nak kita cari perimeter? So perimeter P ni adalah ukur lilit ukur lilit bagi segi 4. So P sama dengan X tambah X tambah X dan tambah X. So kita ada 1, 2, 3, 4. So P adalah sama dengan 4X. So ini adalah rumus algebra bagi perimeter untuk segi 4 tersebut. Guys, tadi kita dah belajar tentang perkara asas rumus algebra. So sekarang kita perlu mengetahui cara untuk menukar perkara rumus. So soalan di sini adalah ungkapkan huruf di dalam kurungan. So sekarang kita ada huruf X. So kita kena ungkapkan X dalam sebutan Y. So sekarang biasanya apa yang kita kena ungkapkan itu berada di sebelah kiri, dan sebutan yang lain-lain tu contohnya Y berada di sebelah kanan. Akan tetapi sekarang ini kita nampak X di sebelah kanan adalah positif. So kita kekalkan dahulu X di sini. So kita apa yang kita nak buat adalah kita nak alihkan yang lain, sebutan yang lain ke sebelah kiri terlebih dahulu. So kita kena alihkan nombor 5. So kat sini adalah negatif 5. So kat sini dia akan jadi Y tambah 5. So yang tinggal hanyalah X. Seperti yang saya cakap tadi, sebutan ungkapan biasanya berada di sebelah kiri. So X, so bila kita alihkan X sebelah kiri dan semua sekali berada di sebelah kanan. So Y tambah 5. So kita dah berjaya mengungkapkan X dalam sebutan Y.
Alright, so sekarang kita pergi pula kepada soalan yang lebih susah, okay, tapi tak susah pun. Alright, so sekarang kita nampak y equal to 1/2x, okay, dalam bracket u tambah v, dan kita perlu ungkapkan dalam u, okay, dalam sebutan u. Alright, so kita bulat terlebih dahulu huruf u. Okey, sekarang kita nampak kita ada sebutan lain, okey, kita ada y, okey, kita ada x dan kita ada v. Okey, jangan risau, kita kekalkan dahulu u di sana di sebelah kanan sebelum, okey. So kat sini kita nampak 1/2. So kat sini ada pecahan. So kita darabkan 2 terlebih dahulu dengan sebelah kiri dengan y. So yang ini darab dengan y, kita akan dapat 2y, okey, sama dengan, so yang tinggal di sini adalah, okey, 2 dah hilang, so yang tinggal di sini adalah x, okey. So x ini kita darabkan dengan u, okey, tambah v. Okey, kita boleh kembangkan. Kita dah belajar dalam bab kedua, alright. So kita boleh kembangkan menjadi xu tambah xv. Alright. So sekarang kita fokus kepada sebutan, okey, yang ada u. So kita boleh nampak yang ini kan. So xu kat sini. So ini ada hanya y, sini ada x dan juga v. So kita kekalkan dahulu di sebelah kanan, okey. So apa yang kita perlu alihkan adalah xv ke sebelah kiri. So di sini adalah 2y tolak xv sama dengan xu. Alright. So sekarang kita boleh tukar. Okey, kita boleh tukar menjadi xu sama dengan 2y tolak xv. Alright, so sekarang kita hanya mahu u. So apabila kita mahu u, kita perlu bahagikan yang ini dengan x. So kat sini adalah, okey, saya sambung dekat sini. So sama dengan, okey, u, okey, u adalah 2y tolak dengan x v bahagi dengan x. Alright. So kita dah dapat jawapan, okey. Ungkapkan u dalam term y, x dan juga v. Alright. So kita pergi kepada soalan yang ketiga yang melibatkan kuasa 2. Alright. So sekarang kita ada v equal to pi squared rt. Ungkapkan dalam, okey, ungkapkan r dalam sebutan yang lain-lain tu adalah, okey. So sekarang kita ada r kat sini. Okey, kita bulatkan terlebih dahulu. So kalau nak senang, okey, kita alih tukar je ke semua sekali pi, okey, pi square rt dalam v. So apa yang kita mahu hanyalah, okey, r. So r kita maintain di sebelah kiri, okey. So kemudian v bahagikan dengan yang lain-lain, okey, pi square t. So kita dah dapat jawapan, okey, ungkapan r dalam sebutan v, pi dan juga t. Okey. So sangat mudah bagi menukar perkara rumus. Okey guys, tadi kita dah belajar perkara asas tentang rumus algebra. So kali ini kita belajar pula mengenai cara untuk menukar perkara rumus. So soalannya adalah ungkapkan huruf di dalam kurungan. Okey, so sekarang kita ada contoh huruf x. So okey, kita nak tukarkan, ungkapkan dalam huruf x, okey, dalam sebutan yang lain. So dalam sebutan yang lain tu adalah kat sini kita ada huruf y. So sekarang kita nampak, okey, y di sebelah kiri dan x di sebelah
kanan. So biasanya apa yang kita nak ungkapkan tu berada di sebelah kiri, maksudnya X di sebelah kiri. Okey, dan sebutan yang lain tu berada di sebelah kanan. Alright. So apa yang kita nampak di sini, X masih positif. So kita kekalkan dahulu X di sebelah kanan dan kita alihkan yang lain ke sebelah kiri. Okey. Sebelum tu kita bulatkan dahulu X sebab kita mahu ungkapkan X. Okey. Nanti jadi confused. Alright. So apa yang saya cakap tadi, alihkan yang lain, sebutan yang lain ke sebelah sana terlebih dahulu. So Y ini alih ke sini akan jadi positif. Okey. Y tambah 5 sama dengan X. So kita bolehkan ungkapkan X ini adalah Y tambah 5. Okey, sebab kita dah tukar semua sekali. Alright. So ini adalah ungkapan bagi X dalam sebutan yang lain, sebutan Y. Alright, kita pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Okey, soalannya adalah Y equal to 1/2X dalam bracket U tambah V. Okey, so kat sini apa yang kita mahu ungkapkan adalah ungkapan dalam U. Okey, ungkapan U dalam sebutan yang lain. So kita ada Y, kita ada X, kita ada U dan kita ada juga V. So apa yang kita mahu hanyalah U. So jangan fikir terlebih dahulu tentang U kerana kita perlu selesaikan pecahan terlebih dahulu. So apa yang perlu buat dengan 1/2? So 2 ini kita perlu darab dengan Y. Okey, so apa yang akan jadi? 2Y. Okey, selesai bagi pecahan. Dia perlu darab tak dengan yang ni? Okey, tak perlu sebab dia ini dalam satu sebutan. Okey, so sekarang ini ada jadi 2Y. So kita tengok pula sebelah kanan dia. So kita ada X. Okey, so X ni kita perlu darab dengan U tambah V. Okey, so kita dah belajar dalam bab kedua iaitu kembangan. So kita perlu kembangkan dia. So 2Y sama dengan X darab dengan U, kita akan dapat XU. Alright, dan kita lagi darabkan X dengan V, so kita akan dapat XV. Okey, sekarang kita perlu fikir di mana kita punya U. So U kita adalah berada di sini. So XU masih positif, so kita kekalkan di sebelah kanan terlebih dahulu. So apa yang kita perlu alihkan adalah alihkan yang XV. Kita alihkan di sini. Okey, apabila kita alihkan di sini dia positif, datang sini dia jadi negatif. So 2Y tolak. Okey, XV sama dengan XU. Okey, sekarang kita boleh nampak sebutan U ni bersama dengan X ni. Okey, dia dah satu je, dia single je. So kita boleh tukarkan semula ke sebelah kiri menjadi 2Y tolak XV. Okey, semua faham ya? Alright. So apabila kita dah berjaya menukarkan dalam macam ni, so kita hanya perlukan U sahaja. So yang lain, maksudnya X ni kita boleh bahagikan. So kat sini kita boleh dapat U sama dengan 2Y tolak XV bahagi dengan X. Right? So ini adalah ungkapan U dalam sebutan yang lain, sebutan Y, sebutan X, sebutan V. Right? So kita pergi kepada contoh yang ketiga yang lebih mencabar. Okey, so di sini kita ada V equal to, okey, sama dengan pi r squared t. So kita perlu ungkapkan dalam R, okey, dalam sebutan yang lain. So kat sini kita boleh alihkan je. Okey, so pi r squared t sama dengan V. Apa yang kita mahukan hanyalah R. Okey, R kuasa 2. Okey, so R kuasa 2. Okey, yang kita nak adalah yang ini.
Okey, so kita kekalkan R kuasa 2. Okey, so yang tak nak tu kita bahagikan je dengan V. So pi T. Okey, sekarang kita ada R kuasa 2. Yang soalan mahu adalah R. So R adalah punca kuasa bagi V pi T. So ini adalah ungkapan bagi R dalam sebutan yang lain, sebutan V, pi dan juga T. Alright? Okey, baiklah, tadi kita dah belajar cara untuk menukar perkara rumus. So sekarang ini kita diminta untuk mencari nilai bagi pemboleh ubah ataupun sebutan, contohnya D, B, C, A. Okey, kita tengok dulu cara untuk mencari nilai ni. Kita perlu menggunakan kaedah penggantian ataupun kita panggil substitution method. So kita tengok soalan, diberi D sama dengan B tolak C bahagi dengan 2A dan cari nilai A. Okey, soalan minta kita cari nilai A apabila B sama dengan 10, C sama dengan 6 dan D sama dengan 4. Alright, so kita salin dulu dia punya soalan. So B tolak C over 2A. So soalan minta kita cari nilai A. So kita ungkapkan dahulu. Okey, ini dalam A. So A kat bawah, so kita darab dulu naik atas. So kita akan dapat 2AD. Okey, sama dengan B tolak C. Okey, so yang kita nak hanyalah A. So A adalah B tolak C over yang kita nak buang adalah 2 dengan D. So 2D. So sekarang kita boleh dapat A sama dengan B tolak C bahagi dengan 2D. Okey, sekarang kita gunakan kaedah penggantian atau substitution method. So, okey, kita salin balik yang bawah. A sama dengan B tolak C over 2D. Okey, kita gantikan sahaja B dengan 10. Easy. Tolak C dengan 6 dan 2D. D dengan 4. So, 10 tolak 6 kita dapat 4 bahagi 2 darab 4 kita dapat 8. So 4 per 8 adalah 1/2. So nilai A adalah 1/2. So kita boleh dapat dengan mudah. Alright, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Diberi V sama dengan 1/3 pi R squared H. Okey, cari nilai nilai R. Okey, nilai R, okey, R yang ada kuasa 2. Okey, apabila V, okey, diberi V adalah 45, diberi pi, okey, this one pi sama dengan 3.142 dan diberi H sama dengan 8. Okey, beri jawapan kepada 2 titik perpuluhan. So kita kena ingat jawapan kita mesti kena dalam 2 titik perpuluhan. So kita salin terlebih dahulu soalan. Okey, V sama dengan 1/3 pi R squared H. Okey, untuk mudahkan kita, okey, kita selesaikan dahulu pecahan. Okey, 1/3. So 3 naik atas, kita akan dapat 3V pi R squared H. Alright, soalan mahukan nilai R. So kita boleh tukar kedudukan. Okey, kita bawa yang belah kanan kepada belah kiri. Okey, yang belah kiri kita bawa kepada belah kanan. Alright, so kita hanya mahukan R. Okey, so pi dengan H kita bawa turun bawah. So R kuasa 2 sama dengan 3V over pi H. Alright, so ini masih R kuasa 2. So kita hanya mahu R, so kita perlu punca kuasa. So 3V bahagi pi H. Okey,
selesai satu step, kita pergi kepada step yang seterusnya, kaedah penggantian. Okey, so kita kena gantikan V dengan, okey, kita ada 3. So 3 darab dengan V. V adalah 45. Okey, bahagikan dengan pi. Pi kita adalah 3.142. Okey, darab dengan H. Okey, so kita kena darabkan dengan H. Okey, H kita adalah 8. Okey, so kita just masukkan dalam kalkulator. Okey, kita kira 3 darab 45 bahagikan dengan 3.142 darab 8. Okey, dalam ni kita akan dapat 5.3707 and ... Okey, so kita cari punca kuasa bagi yang ini dan kita akan dapat jawapan 2.32. Okey, sila make sure pastikan jawapan berada dalam 2 titik perpuluhan. So nilai R adalah 2.32. Alright. Okey guys, sekian sahaja untuk topik ketiga pada minggu ini, iaitu rumusan algebra. So pada hari ini kita dah belajar tentang perkara asas rumus algebra, dan kemudian ni kita dah belajar macam mana kita untuk mengungkapkan sebutan X, Y, Z dalam sebutan-sebutan yang lain. Dan yang terakhir kita dah belajar macam mana untuk mencari nilai, okey, yang diberikan menggunakan kaedah substitution ataupun kaedah penggantian. Okey, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe our YouTube channel eTuition. Dan itu sahaja daripada saya. Anything, anytime and anywhere. Thank you.